Hai guys, hari ni saya nak share dengan anda macam mana cara nak fix masalah semput-semput pada iswara depan ni. Penyakit ni jadi lagi-lagi masa enjin sejuk. Anda tengok ni. Masalah semput ni boleh jadi banyak punca. Contohnya spark plug dah tak cantik. Untuk kes ni nampak still lagi boleh pakai. Semestinya ada kena check jugalah yang lagi 3 biji tu. Selain tu boleh jadi punca cable plug, distributor, compression loss. Tapi hopefully bukan compression loss sebab saya baru je buat top overhaul bulan lepas. Timing mark lari pun boleh jadi masalah semput dan macam-macam lagi lah. Tapi anda tahu kan, saya baru je beli iswara ni dalam condition tersadai. Jadi tak salah kalau kita tukar benda yang paling murah dulu. Contohnya fuel filter ni RM2.80 je kat Shopee. Semestinya bukan ori, tapi baiklah dari tak tukar langsung. Kalau lepas tukar tu hilang semput, memang rezeki lah. Untuk buat job ni cukup mudah. Anda pun boleh DIY sendiri dekat rumah masing-masing. Kurang dari 10 minit je. Dan tools yang kita perlukan cuma screwdriver mata tambah dengan plier sahaja. So, jom kita start. Location fuel filter iswara ni betul-betul atas steering rack bush. Ruang pun luas untuk buat DIY. Mula-mula sekali kita keluarkan dulu fuel filter dari bracket dia untuk memudahkan kerja. Lepas tu, klem ni kita longgarkan pakai screwdriver mata tambah. Tak perlu buka habis pun. Kemudian cabut hose sebelah atas. Buat juga benda yang sama pada hose bawah ni. Alright, barulah boleh keluarkan fuel filter. Kita tahu warna petrol tu kuning, tapi anda tengok ni. Memang kotor lah. Sekarang kita pasang balik filter baru ni. Saya sambungkan dulu hose sebelah bawah, diikuti hose sebelah atas. Alright, pastikan klem dah ikat dengan kemas-kemas Sekarang kita start kereta, tengok apa yang berlaku. Masa engine running, double check, pastikan tak ada leaking dan peka juga dengan bau. Untuk kes ni semua nampak normal dan tak ada bau yang pelik-pelik. Dan nampaknya kita bertuah hari ni sebab masalah semput tu dah tak ada. Settle satu masalah. Sekarang saya nak tunjuk pula cara tukar bagi kebanyakan kereta baru-baru sikit. Contohnya macam Proton Gen 2 ni. Sebab caranya beza dari iswara dan semestinya harga fuel filter pun mahal sikit je lah. Sekitar RM15 untuk sebiji ni. First, kita start dulu enjin. Masa enjin running, buka penutup fuse box ni dan cari belakang penutup ni fuse fuel pump. Ni dua dari atas. Bermaksud fuse 15A yang biru ni. Kita tarik dia pakai plier muncung tirus dan tunggu sampai enjin mati. Bila enjin dah mati, maksudnya dah kurang pressure petrol dalam sistem. Barulah kita boleh start untuk tukar fuel filter. Location dia anda kena tonggeng sikit, ada kat sebelah tangki ni Jack sebelah je, tak payah tinggi sangat. Dan sentiasa support jack stand untuk extra safety. Fuel filter ni saya recommend tukar setiap 30,000 km atau 2 tahun sekali. Tengoklah yang mana yang datang dulu. Lagi-lagi untuk kereta yang moden yang pakai sistem fuel injection. Sebab kalau filter ni dah tak mampu untuk tapis bendasing kotoran petrol, bendasing tu akan bypass last injektor yang kong. Itu lagi makan modal. So pokok pangkalnya ambil berat juga pasal fuel filter ni. Sebelum pasang filter, pastikan anak panah ni hala ke depan ikut dia punya flow. Dengan menggunakan ratchet bersama soket box saiz 10, longgarkan bolt dan kepak sikit klem serta tarik sikit filter ke bawah untuk memudahkan kerja. Alright, sampai sini anda kena faham betul-betul cara keluarkan hose jenis plastik ni. Jangan sampai patah. Kalau klip patah, nak tukar hose ni $780 ada kot. Cara dia, picit klip ni sambil tekan masuk hose, lepas tu cabut keluar. Tu dia. Biasalah ketat sikit. Hose sebelah kiri ni pun sama juga. Picit klip sambil tolak masuk hose, baru cabut. Yes. Sekarang kita dalam proses pemasangan fuel filter yang baru. Cepat-cepat sambung balik hose ni, kiri dan kanan. Push sampai rapat macam tu je. Lepas tu pasang balik kat klem dia. Last kali ikat balik bolt saiz 10 ni sampai ketat sesedap rasa. Cantik. Last but not least, bersihkan bekas sedikit minyak petrol tadi tu. Saya pakai Q Plus brake cleaner. Kasih dia betul-betul bersih. Jangan lupa masuk balik fuse fuel pump ni. Kalau tak sampai esok pun tak hidup. Pasang balik penutup dia.
Keluarkan jack stand dan slowly turunkan hydraulic jack. Sebelum anda hidupkan enjin, naikkan dulu pressure minyak. Caranya, anda onkan dulu ignition. Masa ni minyak tu dah start naik. Offkan ignition. Sekali lagi onkan ignition, baru start. Masa enjin running, double check pastikan tak ada leaking atau bau petrol. Untuk kes ni, saya tengok semua dalam keadaan yang baik lah. Akhirnya anda dah pun tahu macam mana cara nak tukar untuk kedua-dua jenis filter ni. Senang, cepat, semua orang boleh buat. Dan nampaknya hari ni problem semput suara tu pun dah selesai dengan kos yang paling minimum. Sebelum video ni habis, saya real quick review jap produk yang Xtool sponsor. Sini kita ada Xtool D8 Car Scanner, Oil Tester Tool. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana alat ni function. Dan last sekali, VDiac VC100 untuk baca ketebalan lapisan coating. Kita start dulu dengan VC100. Ni adalah alat untuk baca ketebalan coating. Basically kotak dia simple je lah macam ni. Kita buka tengok dan macam ni lah design dia. Untuk onkan alat ni, anda mesti kena beli bateri CR2032 yang bulat tu. Dia pakai 2 biji. Cara pakai dia cukup simple. Let's say anda nak tahu berapa ketebalan cat. Sebagai contoh kat fender ni, ketebalannya 0.15 mm. Atas bonet 0.05. Lagi nipis lah. Mana lagi? Kat sini pula 0.25, which is lebih tebal sikit. Atas bumbung 0.1. Bonet belakang 0.2. Fender belakang pun sama. Okey, sekarang kita test pula dekat suara. Bonet depan 0.15. Tepi pintu pun sama. Pintu belakang tebal sikit. Fender belakang nipis sikit. Atas bonet belakang lebih kurang. Pendapat saya, alat ni saya tak pakai. Bukan sebab tak bagus, tapi di luar bidang saya. Kepada pemen cat body, yes, mungkin alat ni useful untuk anda. Barang seterusnya yang kita dapat iaitu Oil Tester Tools. Kat belakang kotak ni dia ada bagi tahu cara pakai. Tools ni dia guna 4 biji bateri AAA dan saya akan tunjukkan macam mana alat ni berfungsi. Sini kita ada perfect example minyak yang kotor dan kita akan compare dengan minyak yang baru. Cara pakai dia, anda tekan butang bawah ni. Lepas tu hujung kabel ni anda celup minyak yang anda nak check tu. Untuk kes ni anda tahu kan minyak yang saya tuang tadi tu minyak baru. Jadi persentasenya kekal 100. Sekarang kita test kat minyak yang kotor pula. Tekan butang bawah ni dan celup. Macam yang anda nampak, persentasenya semakin menurun. Maksudnya semakin kotor minyak tu, persentasenya semakin kurang. Untuk info anda, minyak hitam ni baru je pakai dalam 5000 km. Overall alat ni bagi saya okey lah, agak cool juga. Last sekali kita dapat Xtool D8 Car Scanner. Harga dia kalau siap bawa masuk Malaysia dalam RM3,000. Dia datang sekali bersama dengan hard disk. Jom tengok apa yang ada kat dalam ni. Sini kita ada produk sertifikat, packing list dan buku panduan. Dalam aksesoris disertakan sekali dongle. Lubang bawah ni kita connect ke scanner, lubang atas cucuk ke OBD port. Lepas tu sini kita ada USB-A ke USB-A kalau anda nak transfer data pergi ke laptop ke PC ke, bolehlah pakai kabel ni. Seterusnya sini ada male to female kabel, Euro power cable, US power cable dan last sekali DC 12 volt. So ini dia Xtool D8. Tak silap 8 inci dia punya saiz. Yang belakang anda boleh naikkan dia punya stand. Siap ada kamera lagi. Area atas ni anda boleh cucuk USB-A. Yang ni kabel male to female, lubang DC dan on off button. Tempat pegang dia pun agak grip, kemas jugalah, dia macam rubberized sikit. Cara setup dia, kita cucuk female ke dongle, lepas tu male ke scanner. Kemudian cucuk dongle ni ke OBD port kereta lah. Kebanyakan kereta punya OBD port anda boleh cari dekat bawah dashboard. Okay, basically dia punya interface dia hampir lebih kurang dengan Xtool D7 yang saya dah pernah review sebelum ni. Cuma dia punya function, accessories dengan dia punya design ada beza sikit lah. Okay, so saya just nak buat a real quick review je. Kita pergi ke diagnosis kat sini. Okay, dekat sini kita ada macam-macam jenis brand kereta. Kereta Asia. Kalau kereta Asia ada Proton dan Pro 2 pun dia ada support juga. Dan macam-macam lagi Japanese car, Amerika, China dan Australia. Okey, berbalik kepada kereta Asia, saya akan pilih Proton sebab kereta yang saya akan cucuk sekarang ni adalah Proton. Okey, dia support banyak model juga. Ada Gen 2, Perdana, Saga FLX,
dan macam-macam lagi lah. Saya akan pilih Gen 2 sebab kereta sekarang ni Gen 2. Okey, dia support full system ECM, TCM, ABS, SRS dan immobilizer. Saya akan tekan ECM. Okey. Dan dekat sini dia ada read ECU information. Okey, dia ada bagi tahulah enjin variant apa, tahun bila diperbuat. Okey, tekan OK. Kita boleh baca trouble code. Dekat sini kita ada P0501 dan P0300. Selain daripada tu, kita boleh juga clear trouble code. Tapi saya tak nak clear sekarang, tak apa, kita cancel. Dan kita boleh baca live data. Live data ni macam-macam function. Dia ada kesemuanya, ada 93 function. Yang ni kalau nak explain satu-satu memang panjang cerita dia. Okay, dan kita ada actuation test. Saya dah pernah tunjuk dah sebelum ni apa function, apa beza actuation test dengan live data dan special function. Okey, special function ni kita tekan ke vehicle config. Okey, kita boleh buat throttle body learning, bukan setakat engine je. Kalau kita nak diagnose bahagian gearbox pun boleh juga. Okey, tunggu sekejap. Dalam TCM pun lebih kurang saja, kita pun boleh baca read dia punya ECU. Sebenarnya lebih kepada TCU. Okay, kita boleh read trouble code. Tak ada trouble code, maksudnya gearbox dalam keadaan yang baiklah dari segi dia punya sensor ke apa ke. Kita boleh baca live data stream. Okay. Dekat sini kita ada apa lagi, macam-macam lah. Actuation test pun boleh perform juga. Untuk kereta saya ni dia tak ada ABS, tapi tak apalah, kita tekan je, tengok apa yang akan berlaku. Okay, dia tak dapat detect tak apa, saja je. So samalah dengan SRS pun sama juga. Kalau anda pakai Pro 2, anda pilihlah Pro 2. Lepas tu ada sini ada old software dan new software. Saya pun tak pasti apa beza sebab saya belum habis study lagi. Anda boleh pilihlah model kereta anda apa yang dekat sini kan. New software, contohnya saya tekan Myvi lah. Paling famous, King of Highway. Myvi kat sini. Anda boleh pilihlah variant yang mana satu enjin anda sebab dia memang spesifik punya. So bagi saya scanner macam ni sangat-sangatlah berguna. Saya tak boleh nak go in depth sangat sebab kereta yang saya tengah buat sekarang ni Proton. Okey, sini kita ada special function. Totalnya ada 27 special function Ada oil reset, throttle, key programming, boleh buat suspension, gear learning, airbag reset dan macam-macam lagi lah. So dekat sini biasanya untuk kereta yang modern, kereta mewah yang pakai untuk special function macam ni lah. Okay, so rasanya itu sahaja kot. Alright, sekarang ni anda dah pun tahu sedikit sebanyak apa function yang ada dekat scanner paling latest keluaran dari Xtool ni, model D8. Bagi saya kalau anda mekanik tu memang berbaloi lah kalau beli. Dan kesemua alat ni anda kalau nak beli, saya dah sediakan link dekat description box dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.